Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perbincangan pada malam ni masih lagi berkait dengan bab yang ketiga. Hadis di bawah bab ketiga, iaitu orang yang layak menjadi imam. Man ahaqqu bil imamah. Man ahaqqu bil imamah. Mana orang yang layak menjadi imam. Perbincangan masih lagi di bawah tajuk itu. Muka surat 8 itu. Cuma ni perhatian muka surat 9 itu hak minggu lepas tu tak terpakai tu. Kita pakai hak nombor 9 hak yang dibahagi malam ni. Sebab ada tambahan maklumat itu. Jadi muka surat 9 hak nota minggu lepas itu potonglah. Baik. Perkara kedua, di bawah perbincangan dan pedoman hadis yang pertama, satu hadis saja di bawah bab ini, iaitu hadis 780. Nombor 2 tu. Jadi kalau kita perhatikan, kukuk tak ingat dia punya apa maksud hadis ini, saya baca terjemahan saja. Baik, hadis yang ke-780 itu, cuba tengok terjemahan. Saya baca terjemahan, yang mana hadis ni riwayat daripada Abu Mas'ud. Minggu lepas saya perbetulkan kesilapan itu, bukan Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud, seperti mana dalam teks itu. Ataupun Abi Mas'ud ke Abu Mas'ud, semuanya boleh lah. Kata Abu Mas'ud, Rasulullah SAW telah bersabda, hendaklah seseorang yang paling pandai Al-Quran menjadi imam bagi satu-satu kaum. Jika mereka setaraf sudut kepandaian Al-Quran, maka hendaknya ditampilkan yang terlibat dalam hijrah. Jadi perkara itu telah kita bincang sebenarnya. Apa maksud hijrah di sini? Jika mereka setaraf dari sudut hijrah, maka ditampilkan yang paling tahu tentang sunnah. Jadi perbincangan tentang hijrah itu nombor 2 lah yang kita akan bincang pada malam ni. Jika mereka setaraf pengetahuan tentang sunnah, maka ditampilkan yang paling senior, di mana yang paling tua lah. Janganlah engkau menjadi imam kepada seseorang yang menjadi pemimpin di wilayah kekuasaannya. Janganlah engkau duduk pada tempat yang dikhususkan kepada seseorang kecuali mendapat keizinannya. Tadi ada 2 kali yang tu potonglah. Baik. Jadi poin yang kedua yang kita akan bincang pada malam ini berkait dengan hijrah tu. Sebab kalau poin pertama sebelum ni dari segi aqra', apa yang disebut oleh Nabi, orang yang pandai Quran itulah yang paling diutamakan untuk menjadi imam. Itu poin mula-mula. Baik. Kemudian jika mereka setaraf dari sudut kepandaian Al-Quran, maka dilihat pula dari sudut hijrah. Hijrah di sini makna hijrah yang berkait dengan Makkah ke Madinah itu. Itu maksud hijrah di sini. Baik. Cuba tengok nombor 2 tu. Hijrah yang dimaksud adalah hadis adalah hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah ni mana hijrah yang berkait dengan perpindahan tempat. Maksud yang lebih khusus adalah muhajirin yang awal, berhijrah daripada negara kufr ke negara Islam. Mereka lah yang diutamakan menjadi imam salat. Sama ada hijrah dia pada Mekah ke Madinah, ataupun hijrah ke Habasyah, kemudian mereka hijrah pula ke Madinah, itu termasuklah. Mana perpindahan yang berkait dengan perpindahan tempat. Hijrah ni dia ada 2 jenis. Pertama sekali hijrah makaniyah, satu lagi hijrah mauqif, dia panggil hijrah mauqifiyah. Hijrah sikap. Hijrah tempat ni zaman kita ni tak berlaku dah. Tapi hijrah yang dikatakan kekal sampai hari kiamat itu maknanya berubah ke arah kebaikan. Itu maksudnya hijrah dari segi sikap. Daripada sikap yang tidak baik kepada sikap yang baik, dan kepada sikap yang lebih baik. Maknanya perubahan sentiasa ke arah yang lebih baik. Itu dia panggil hijrah sikap. Dan hijrah itu dia akan berlaku sampai bila-bila. Baik.
Tetapi yang dimasukkan hijrah di sini adalah hijrah makaniyah. Ni pada peringkat awal. Baik. Itu di segi zahir hadisnya. Mengikut Syekh As-Sindi, ni salah seorang pensyarah pada Sunan Nasa'i juga. Dia kata, sudut keutamaan mereka adalah kemuliaan dan ilmu pengetahuan tentang agama, bukan semata-mata hijrah. Jadi kenapa sebut hijrah tu jadi utama? Bukan semata-mata berpindah begitu saja, tidak. Yang dimasukkan hijrah itu mana suatu kesanggupan berpindah daripada zon selesa, daripada ada kekayaan, ada tempat sanggup pergi ke tempat yang susah demi nak menjaga agama. Dan mereka ini, yang dulu dalam konteks hadis ni, orang-orang yang berpindah ni boleh dikatakan orang-orang yang alim-alim di kalangan sahabat. Orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu. Orang-orang terpilih di kalangan sahabat. Itu pandangan Syekh As-Sindi. Jangan tengok semata-mata hijrah saja. Sebab ada juga di kalangan sahabat yang hijrah dia ni tak pandai Quran, tapi hijrah. Jadi bukan itu kata Syekh As-Sindi. Bahkan Imam Asy-Syaukani pula berpandangan keutamaan hijrah bukan berkait hijrah makaniyah di masa Nabi saja. Jadi bila kita sebut hijrah, bukan berkait dengan hijrah di zaman Nabi saja. Bahkan ia merangkumi hijrah di mana-mana zaman, sama ada hijrah makaniyah ataupun hijrah sikap, ataupun disebut hijrah maknawiyah, mauqif itu. Adapun kenyataan Nabi, la hijrata ba'dal fath, ia menjurus pada hijrah makaniyah. Mana tak ada selepas hijrah, selepas negara negeri Mekah pun menjadi Darut Tauhid, selepas dibebaskan oleh Nabi sudah menjadi pusat Islam selepas Fatih Mekah, maka tak ada hijrah yang dimaksudkan pindah daripada Mekah ke Madinah. Mana orang Mekah kena kekal di situ tu. Bahkan Nabi sendiri, sahabat sendiri pun setiap tahun pergi. Bahkan dalam setahun tu bagi yang buat umrah sentiasa ada pergi. Maknanya ilmu yang berada di Madinah tu berpindah setiap masa ke Mekah itu. Tak perlu dah berhijrah, tak ada dah kelebihan hijrah. Mana kalau hijrah juga tak ada kelebihan. Itu mana la hijrata ba'dal fath. Cumanya hadis ni dia ada tambahan tu, la hijratal ba'dal walakin jihadun wa niyyah. Tetapi hijrah yang ada adalah hijrah maknawiyah, iaitu hijrah niat, hijrah sikap, dan hijrah dengan maksud jihad. Jihad ekonomi, jihad belajar. Banyaklah jihad ni. Tu. Maknanya seseorang yang buat hak tu, dia dapat juga pahala hijrah. Jadi kenyataan Nabi la hijrata ba'dal fath, ia menjurus kepada hijrah makaniyah daripada Mekah ke Madinah, atau ia bermaksud tidak ada lagi kelebihan hijrah tempat yang dapat menyaingi kelebihan hijrah sahabat dari Mekah ke Madinah. Manakala ada orang berpindah daripada Parsi datang ke Madinah, dia selepas tu lama sahabat berada di luar Jaziratul Arab, pergi ke Madinah, masuk Islam, tinggal di situ. Tapi tak akan sama tu dengan hijrah sahabat daripada Mekah ke Madinah sebelum Fatih Mekah tu, sebelum tahun ke-8. Tak sama. Justru hadis-hadis berkaitan isu ini mesti dikompromikan demi memastikan ia bersifat global hingga boleh diguna pakai untuk setiap zaman. Jadi bila kita tengok, bila Nabi sebut kena lihat dari sudut hijrah, maknanya orang yang berubah daripada tahap tidak baik kepada yang baik. Mana orang ada kualiti diri, sentiasa bertambah kualiti diri, makna kena lihat juga. Ini berkait dengan personality juga ni. Berkait dengan personality juga. Sebab itulah dalam syariat ditekankan orang nak jadi imam di Qadiyah tu kena orang kawasan itu. Sebab masyarakat dia paling tahu tentang keberadaan dia tu macam mana. Dia ni baik ke tidak baik ke, sentiasa meningkat kualiti diri, sentiasa meningkat ilmu. Dulu tidak begitu, sekarang nampak lebih baik. Masyarakat yang tahu, yang hidup bersama dia. Baik, itu makna hijrah. Kerana sebab apa? Sebab kalau kita pakai seperti Syaukani kata, kalau kita pakai hijrah dari Mekah ke Madinah, maknanya tak terpakai zaman sekarang hadis ni. Tak terpakai dia. Sedangkan hadis ni tidak begitu cara penggunaan dia. Tak ada, kalau begitu tak ada fiqh hadis itu. Tak ada fiqh hadis itu. Tak boleh gitu. Mana boleh hadis ni tak terpakai, sedangkan hadis terpakai sampai bila-bila. Kemudian kalau kita lihat teks tu lagi, jikalau dari sudut hijrah pun sama juga, kena lihat pula orang yang tahu tentang sunnah. Orang yang tahu tentang sunnah. Jadi ulama berbeza. Maksud orang paling arif tentang sunnah ni apa maksud pula? Yang pertama, cuba tengok. Mula-mula tadi kita kata untuk orang jadi imam ni kena orang yang kita kata aqra.
orang yang paling pandai baca Quran. Kita sudah bincang apa maksud pandai baca Quran saja ke? Kau tak tahu buta tentang Quran, tafsir, tak tahu makna atau macam mana? Kita telah bincang dah. Sebab kalau zaman sahabat, bila sebut aqra, orang yang paling pandai Quran, apa maksud dia? Kita bincang dah minggu lepas. Yang kedua, dari sudut hijrah, kena ambil kira juga. Hijrah tu pun kita baru bincang tadi. Yang ketiga, dari sudut orang yang arif sunnah. Tahu tentang sunnah Nabi. Ni sunnah Nabi. Apa maksud arif tentang sunnah dalam konteks hadis ni? Yang pertama, As-Sindi berkata, sebab apa saya banyak sebut As-Sindi ni? Sebab dia ni antara pensyarah Sunan Nasa'i ni. Dan kenyataan dia ni banyak juga dipetik oleh Syekh Al-Ethiopi. Kalau kata kitab 42 jilid tu, banyak dia kemukakan kata-kata Syekh As-Sindi ni. Maksud arif sunnah mengikut Syekh As-Sindi iaitu mereka yang memahami hukum hakam berkaitan salat. Tu makna arif sunnah. Sunnah tentang salat. Dia bukan sekadar tahu perkara yang wajib tentang salat. Dia bukan tahu tentang rukun salat saja. Dia tahu juga sifat salat Nabi. Kalau nak dapat pahala, nak dapat banyak pahala dalam salat, kena buat gini. Kalau buat gini walaupun sah salat tapi kurang pahala, dia tahu benda-benda gitu. Yang kedua, Imam Syaukani. Dia kata maksud arif sunnah tu mana kelebihan orang berilmu diutamakan menjadi imam berbanding kelebihan-kelebihan lain dari sudut agama. Sebab kelebihan dari sudut agama ni banyak. Kelebihan dari sudut dia tu orang yang benar, orang diterima oleh masyarakat. Kelebihan dia tu ingatan kuat. Kelebihan dia tu kita kata ada sijil lah ni kita kata misalnya. Dan dia tu kira-kiranya orang baik, penderma, nilai sedekah tinggi. Itu kelebihan-kelebihan dalam agama. Tetapi bila nak jadi imam, nak jadi tu imam ni, kelebihan itu tidak diambil kira sangat. Yang diambil kira, yang diberi keutamaan, kelebihan dari sudut agama. Dari sudut agama ni mana alim. Tahu tentang hukum hakam agama tu. Itu. Bukan tentang solat saja. Kalau tentang solat saja itu sempit sangat. Jadi Imam Syaukani dia perluaskan lagi. Syekh At-Tibi mengatakan, sunnah yang dimaksudkan di sini adalah hadis-hadis. Ia bermaksud orang yang lebih alim tentang hadis-hadis, maka mereka adalah yang lebih faqih dalam, dan itulah situasi zaman sahabat. Zaman sahabat dulu orang yang tahu tentang hadis, banyak tahu tentang hadis, dialah yang lebih faqih berbanding orang lain. Tapi zaman kemudian tak mesti. Nabi pun sebut dalam hadis akan berlaku pada umat dia ni, perawi-perawi hadis ni, dia jahil tentang hadis, cuma dia tahu tentang hadis, dia ingat hadis. Kadang-kadang anak murid dia belajar hadis dengan dia lebih alim tentang hadis tu daripada dia. Boleh berlaku begitu. Tu. Misalnya kalau di India lah biasa buat contoh, guru saya buat contoh. Syah Waliullah Ad-Dihlawi tu guru dia Syekh Tahir, tak silap. Mana Syah Waliullah ni ambil hadis pada tu guru dia nama Syekh Tahir, tapi Syekh Tahir ini tidaklah kata alim. Kadang-kadang dia nak faham hadis, dia tanya anak murid dia. Kak Syah Waliullah Ad-Dihlawi. Boleh berlaku, tapi kalau zaman sahabat dulu, kalau siapa ingat banyak hadis, dia lah paling faqih dan paling alim tentang sunnah. Tu suasana tu dia boleh berubah. Dia boleh berubah. Sebab dululah kita bincang dah. Kalau dulu nak jadi pemimpin politik zaman sahabat, zaman tabi'in, orang ni kena alim agama. Sebab tu dia jadi imam di masjid. Kalau khalifah dialah jadi imam. Kalau dia tak mari orang tunggu dia. Tu sistem zaman. Zaman kita ni berbeza. Zaman kita tak sama. Mana tak semestinya orang-orang politik tu mana dia alim tentang agama, tapi boleh nak jadi pemimpin. Sebab itulah dia ada pula istilah umara dengan ulama perlu digandingkan. Pemerintah dengan ulama dia tidak boleh berpisah. Kadang-kadang ulama ni alim sah, tapi di sudut pemerintah dia lemah. Cuma dia tahu tentang agama, hukum halal dan haram dia tahu, tapi bila nak memerintah dia pun takut nak pegang jawatan. Tapi orang ni terbukti dah pernah pegang jawatan besar-besar. Memang hebat dari segi pengurusan. Kena bui pada dia. Tetapi dia tak boleh berpisah dengan ulama lah. Takut buat sesuatu yang bercanggah dengan akidah, bercanggah dengan hukum, halal dan haram. Tak tahu. Jadi ulama ni sebagai pemantau, pemandu. Orang-orang gini kalau dia tolak ulama, dia akan jadi bermasalah dalam sistem pemerintahan. Kecualilah seorang tu umarak tu dia juga ulama. Supaya zaman sahabat dulu. Tu lain. Tu kelebihan lah. Kelebihan luar biasa lah. Selain daripada dia ni pemerintah hebat, ada karisma, dia ni juga ulama. Kalau boleh hak dua tu, bonus lah pada kita tu. Patut juruh pula, tidak jahat. Kalau jahat, nanya. Rakyat. Itu yang dimaksudkan.
Namun ramai ulama menyebutkan fenomena ini, yakni faktor yang ketiga. Kata-kata Syekh At-Tibi itu tidak khusus kepada zaman sahabat sahaja, bahkan ia berlaku juga pada zaman selepas mereka. Maknanya fenomena yang berlaku pada poin yang ketiga ini disebut oleh Syekh At-Tibi, dia akan boleh berlaku pula zaman mana-mana pun. Makna zaman selepas sahabat pun boleh berlaku. Dia ni selain daripada dia ni pemerintah, dia ni alim besar. Boleh berlaku. Sebab itulah kalau ada hak tu, kira-kiranya paling cukup lah syarat tu. Pandai memerintah, dan juga dia ni tahu hukum agama. Supaya kita kata sahabat saya nak bakar saya rumah, bab agama dia lah tempat rujuk, tapi bab politik pun dia juga. Sebab Muawiyah tu, kemana yang alim? Alim Muawiyah ni. Dia semaya witir sarkat. Adalah orang-orang yang tak setuju dengan dia, nak cari kelemahan dia, pergi report pada Ibn Abbas. Ni Muawiyah semaya witir sarkat. Apa kata Ibn Abbas? Ibn Abbas kata, betul kau gitu? Kalau betul Muawiyah buat witir sarkat, maknanya betul tu. Sebab Muawiyah ni faqih. Kata Ibn Abbas, maha guru sahabat. Ibn Abbas ni maha guru sahabat. Alim besar dia, sepupu Rasulullah. Dia mau perakui. Iyalah, tengok ni cara orang. Pada habat kilah. Zaman sahabat kilah ada witir ni. Tapi dia ada semua jenis manusia gini ni. Bila dia tengok berbeza pandangnya, sahabat Muawiyah kata serkat witir. Orang lain kata 3. Padahal ada lagi orang lain kata pun di kalangan sahabat. Dia cuba nak pelaga, nak ayatnya Muawiyah ni jahil tentang agama. Dia ada semua bagi-bagi lagu tu. Bakar tu Pakhlani pun ada lagi. Tu mudah tu, bahasa Kelantan mudah, kita kecek mudah gitu dah. Setengah kata kasar tak. Dak lah bahasa Kelantan. Lembut tu. Bakar. Mana keturunannya pesing tu. Manusia jenis tu ada semua. Padahal kita kata khilaf dalam bab fiqh ni hadrat. Dalam mazhab Syafi'i saja pun khilaf baik mana. Dalam mazhab Syafi'i pun khilaf baik mana. Baik, tak apalah. Yang keempat, berkenaan keutamaan umur. Dah kalau sunnah pun kira-kiranya setara. Tengok pula umur tu lagu mana. Pilih hak paling senior lah. Imam Nawawi berkata, keutamaan umur diambil kira apabila ciri-ciri kelayakan lain ada pada setiap orang yang akan ditampilkan sebagai imam. Bila cukup syarat dan tengok umur pula. Kalau kita tengok dalam kitab fiqh lah, ni saya tidak nak bicara secara detail. Kalau detail kat parut terlajak lah. Kalau kita tengok dalam kitab fiqh, misalnya fiqh Syafi'i, dia senara banyak. Siapa bila tengok, cukup berlaku tengok pula. Mana paling ramah. Lepas tu kalau hak tu kena tengok pula. Siapa dia? Bini paling ramah. Dia kira juga bini tu. Hak mana bini paling ramah? Paling ramah pun sekat 4 ya. Tapi nak ayat ni kali hak ni seorang berlaku. Hak ni kelebihan sama. Hak ni 2 bini. Hak ni lagi. Rupanya ada kelebihan tu. Dalam kitab tu ada sebut. Mana kalau tanya kita, kalah lah kita, tak redek lah kita. Siapa gitu? Apa tu? Sebab nak cari hak terbaik. Cuba tengok nota kaki nombor 1 bawah. Berkaitan satu riwayat dalam Muslim yang menyebutkan maksudnya diutamakan orang yang sejahtera fizikal. Perkataan fizikal sebagai ganti pada umur sebagaimana disebutkan dalam Nasa'i. Sebab ada juga sebut fizikal. Tapi ulama kata fizikal yang dimaksudkan dalam riwayat Muslim ni maknanya umur. Maknanya orang yang kira-kira sah. Sebab ingat tak sebelum ni anak sebut ya, jadi email tu umur 80. Baca khutbah tu nera. Itu maksud fizikal tu. Sebab itulah ulama kata fizikal, perkataan fizika yang disebutkan, perkataan jasad tu di segi orang panggil hay'ah dia tu, yang disebut dalam Muslim tu, maksudnya serupa dalam Sunan Nasa'i lah. Maknanya umur. Kena tengok juga. Ni siapa dia duduk nak bangun tu tasya rumah boleh bangun. Tua terlajuk. Misalnya. Misalnya siapa tahap tu tak sesuai. Cari hak lain lah, hak gagah sikit. Itu maksud dia. Ada disebut dalam sana. Sebab itulah Imam Nawawi kata keutamaan umur diambil kira apabila ciri-ciri kelayakan lain ada pada setiap orang yang akan ditampilkan sebagai. Jadi kena ingatlah. Maknanya sebab apa? Sebab di sini tidak sebut fizika. Takut kita nampak fizika dengan umur ni berbeza. Tak, setengah ulama kata bila sebut fizika tu dia berkait juga dengan umur. Tu. Yang kelima dalam hadis bab
ada larangan Nabi SAW agar jangan tampil menjadi imam di wilayah orang lain kecuali dengan izinnya. Sebab dalam hadis ni sebut tak boleh kita pergi satu tempat, situ ada ketua dia, ada wakil rakyat dia, ada tok ngulu dia, ada tok imam khusus yang dilatih. Ni ketua-ketua lah ni kira-kiranya. Inilah maksud ketuanya. Tiba-tiba kita nak pergi jadi tok imam, tak boleh. Kita ni orang luar dari segi adabnya. Tu. Baik, cuba tengok di sini. Dalam hadis bab ada larangan Nabi SAW agar jangan tampil menjadi imam di wilayah orang lain kecuali dengan izinnya. Jadi takwilan kalimah sultan. Sultan ni asal makna penguasa. Orang yang ada kuasa. Sultan kalau dalam konteks Malaysia ni lain. Dia bukan memerintah. Tapi sultan yang dimaksudkan di sini adalah pemimpin politik yang memerintah. Tu dulu kalimah sultan itu. Dengan maksud tempat. Jadi sultan ini bukan dengan maksudnya tempat atau kawasan. Disokong oleh satu, jadi takwilah ini disokong oleh satu riwayat lain yang menyebutkan fi ahli. Sultan fi ahli. Orang yang ada kuasa di tempat dia, di kalangan penduduk tu. Yang bermaksud di dalam kawasan miliknya, dan dalam riwayat lain menyebutkan fi baiti. Dia ada kuasa dalam rumah dia. Yang bermaksud dalam rumah dia tu. Atas memahami maksud hadis inilah, maka Ibnu Umar telah salat di belakang Hajjaj. Sebab Hajjaj ni dia berkuasa di tempat dia. Sebab apa Hajjaj ni dia mengaji. Dia mengaji di Masjid Madinah tu. Yalah beberapa kali saya rasa bagus juga kalau kita bincang. Cuma nak bincang tu takutnya ramai tak. Yalah moga perbincang tentang riwayat. Dia ada saya kitab dengan sekali nak tahulah. Boleh buat diskusi gini tak apa, tak perlu gini nak tahu. Tapi saya tidak terjemah, saya baca teks Arab. Dia satu buku, dia dulu Tok Guru saya Maulana kata memang kena baca ni, baru kita nampak. Sebab Hajjaj nampak turut terlanjut dalam sejarah. Ada seorang tu dia buat kajian, boleh MA. Dia bincangnya tentang Hajjaj. Siapa Hajjaj sebenarnya? Dia kemuka ke semua riwayat dan dibuat analisa setiap riwayat berdasar pada ilmu usul. Akhir sekali dia kata Hajjaj ni memang dia tegas, dia keras tapi tidak zalim. Dan dia ni ada pendidikan agama secara formal. Dia belajar di Masjid Madinah. Sehingga ada kata dia ni pelajar Imam Malik. Terlibat dia. Tajuk tesis tu pun Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Muftara Alih. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan riwayat-riwayat yang direka untuk memburukkan dia. Bagus juga itu tahu. Kalau tidak tak teruk, kalau baca kitab jumpa semuanya. Orang sebut Al-Hajjaj Az-Zalim. Tu gelar dia. Hajjaj yang zalim itu. Nyanyo. Sebab dia ni antara dia pernah sebut di Mesir. Sebab Mesir ni Syiah Mesir dah terlibat bunuh Sayyidina Uthmannya. Tu kepala pengak. Dan kalau mengikut kajian ulama, lokasi yang paling berjaya gerakan Sabaiyah, pengasas Syiah ni adalah di Mesir. Di Mesir, Kufah dan Basrah. 3 tempat tu. Tu. Jadi Ibnu Umar dia semaya di belakang Hajjaj. Walaupun kita kata ada lagi orang lebih baik. Sebab apa? Sebab dia penguasa. Dia sultan di tempat dia. Sebab tu kita kena faham ni. Mana kalau zaman dulu, zaman kegemilangan Islam dalam mereka awal, orang yang nak jadi tu imam khususnya di Masjid Jami', orang panggil jemaah yang besar, dia tu imam tu adalah sultan di zaman dia. Sultan ni maknanya pemimpin politik. Tu. Kena tahulah. Syekh At-Tibi berkata, hadis ini mendidik masyarakat Islam agar sepakat, mesra dan semarakkan perasaan sayang dan patuh kepada pemimpin dari kalangan orang beriman. Kalau pemimpin tu ada salah, tengoklah. Kita kena kategori kesalahan dia macam mana. Hajjaj ni hadirat. Kalau kita baca sejarah dia, tak ada dia curi duit negara. Tak ada. Cuma kata zalim dari sudut dia bunuh orang tu, bunuh orang ni hak tak sehalui dengan dia. Tapi kata dia makan rasuah ke apa? Tak ada. Tak ada dia ni. Kalau kita baca dalam buku tu lah. Orang buruk dia dari sudut tu. Bunuh tabi'i. Bunuh cucu sahabat. Bunuh anak sahabat. Hatu ya. Dia sebab tu dia dikatakan pembunuh. Setengah-setengah kita sebut. Bahaya ke orang kita ni tak belaga sikit untuk email pun. Tak gidah masjid. Relah mai rumah dah. Hatu nak didik hatu. Hajjaj tu kalau nak kira ada sejarah tak teruk benar. Teruklah kira-kiranya kasar. Dia ni memanglah guru saya pun sebut dia ni kalau kita baca dia ni kasar.
cara. Dia kepala tentera. Kepala besar sekali. Ketua. Dia ni. Tapi Ibnu Umar semaya pada Ibnu Umar ni hadiah cuma Ibnu Umar ni. Ibnu Umar ni kalau kita tengok dalam riwayat masjid bila selepas azan bila selepas iqamah azan ataupun iqamah gitulah sebut la ilaha illallah kemudian kata lagi salah dia tak semaya dah di masjid tu cumanya dia sebab dia kata bid'ah. Mana ada zaman Nabi selepas iqamah sebut lagi salah. Dia suruh akak dia balik. Masa tu dia buta mata nak bangun tak boleh. Dia suruh mai rumah. Kecuali pecat Tok Bilal. Ataupun biar Tok Bilal ni berubah. Selepas ni jangan buat gitu. Sebab dia kata mana ada zaman sahabat. Zaman Nabi buat gitu. Tak ada tu istilah salah. Cukup dah hayya ala salah tu. Nak yang cuma. Tapi dia semaya di bawah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Buat apa tu? Tak siwi nampak perpecahan. Sebab apa tu pemimpin politik. Perpecahan dari sudut politik boleh membawa kepada pertumpahan darah. Kita kata pecah tu email. Ahli jawatan kuasa, separuh sokong tu email ni, separuh tak sokong. Ahli jemaah separuh sokong tu email ni, separuh tak sokong. Dia tak menyebabkan jadi pertumpahan darah. Dulu tu email tu pemimpin politik. Kalau tak setuju kepada email, tokoh-tokoh besar seperti kepala sahabat seperti Ibnu Umar, kalau dia pun tunjuk sikap yang tidak matang, bayangkan masyarakat zaman dia lagu mana. Sebab tu dia pergi. Mana hal kita tak setuju tu, kita ikut saluran dia kalau kita nak kritik. Lepas tu kita kena tengok pula kebaikan dia banyak ke tidak. Kalau ada kekurangan dari segi peribadi dia, perlu kita raikan. Sebab orang ni nak cari cukup belaka syarat sempurna belaka dia tak salah carilah, tak jumpa. Tu dia nak didik tu. Ni kita tak belaga ngerti email 1-2 perkara, tapi kebaikan dia buat cukup banyak. Menyebabkan kita tak pergi masjid, kita puduh dia, kita fitnah dia. Sikap tu lah kata Syatibi hak taksirnya. Tu. Enggak satu perkara lagi kita kena faham jugalah hadirat, bila jadi pemimpin ni kita tak akan mampu kita nak memuaskan hati semua orang. Mana boleh? Tak mungkin begitu. Kita cuba tengok Sayyidina Uthman tu hadirat. Sayyidina Uthman ni tak ada lah sahabat nombor 3. Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Ramah tak setuju. Bahkan Nabi sebut dah, akan ada orang memberontak terhadap dia, suruh dia pecah baju dia pakai. Baju tu maksudnya jawatan khalifah. Nabi kata jangan kamu tanggalkan baju tu. Kamu kena pertahankan khalifah tu. Maknanya Nabi tahu dah akan ada orang benci. Padahal Sayyidina Umar ni, Sayyidina Uthman ni setara mana. Kalau kita baca dari sejarah Sayyidina Uthman, tak ada lah. Zaman paling kemuncak kekayaan di zaman dia. Orang-orang miskin, janda-janda, anak yatim semua ada senara. Database tu ada dah dalam pejabat dia. Setiap bulan dia tahu dah nak pergi ke mana. Sekali-kali wagi harta, wagi duit, wagi bantuan pada masyarakat luar kampung, tentera yang iringi. Siapa begitu sekali? Jumlah orang keluar zakat sebab nega maju zaman dia. Dia buka peluang pekerjaan. Memang hebat. Sebab tu Syekh Ahmad As-Salabi, Dr. Ali Ahmad As-Salabi tulis kitab khusus tentang ni. Tentang Sayyidina Uthman. Dia bincang. Kena tahu juga tu. Tiba-tiba dibunuh. Setara tu kena bunuh lagi. Tak suruh pelik. Kita kata ke zaman kita ni kalau ada kekurangan. Sebab tu hadirat kena berlapis dada. Lepas tu kalau dia ada kelemahan tu, kelemahan dia setara mana hak kebaikan dia tu kena ambil kira. Hak tu lah yang dimaksud oleh Syekh At-Tibi ni. Ni naik tu iman ni tak setuju, hak tu pula tak setuju. Lepas tu pakai mak lagu tu sikap umat Islam. Hak tu tak sih. Sekali-sekali tukar pemimpin, berapa banyak kerosakan berlaku tu. Ni. Dia ada pendidikan di situ. Maknanya kita salat di belakang pemerintah itu dia ada ciri-ciri pendidikan. Seperti mana disebut oleh Syekh At-Tibi. Baik, menampilkan diri menjadi imam tanpa keizinan pemimpin setempat adalah suatu bentuk menghina dan tidak menghormati. Jika ini berlaku, ia boleh membawa kepada rasa tidak senang dan timbul kemarahan yang mungkin akan lebih parah, timbul permusuhan. Kalau timbul permusuhan pula lagi teruklah. Nak marah ni ada seorang nak marah tu nak marah. Tapi kalau siapa mereka bermusuh, sudah tak ada kebaikan lah. Memandai-mandai dalam isu sebegini adalah sikap tidak bermaruah dan boleh merosakkan silaturrahim.
Bahkan mengambil sikap merendahkan diri dengan tidak mudah menampilkan diri apabila berada di kawasan luar adalah sikap yang bermaruah. Ini disebut dalam kitab Al-Mirqat, syarah kepada kitab Mishkat tu lah. Kalau kita duduk ngaji di Telipuk tu. Syekh Mulla Aliul Qari. Baik, yang keenam, ulama berbeza pandangan dalam menentukan maksud takrimah. Itulah sebab tu jadi berbeza muka surat ni. Sebab dalam hadis ni sebut, cuba perhati semula dalam hadis ni, cuba tengok teks tu. Nabi sebut di akhir tu, Nabi kata wala taq'ud ala takrimatih. Jangan kamu duduk di atas hamparannya. Tu salah satu terjemahan saja. Jadi apa maksud takrimah? Sebab takrimah ni hadirat, kalau kita tengok dalam qamus, setengah-setengah tak ada dalam qamus. Kalau dalam qamus besar kalau ada pun dia sebut banyaklah. Atau kita nak tahu tu. Jadi takrimah ni Nabi tak benar duduk tu kecuali mendapat keizinan tuan dia. Apa maksud takrimah ni? Cuba kita tengok. Jadi ulama berbeza pandangan maksud takrimah sebagaimana disebut dalam hadis. Yang pertama, penggunaan dalam hadis sebagai kiasan kepada apa saja benda yang disediakan pada seseorang secara khusus sebagai memuliakannya. Maknanya kalau kita pergi, sebagai contohlah, saya ambil contoh ni, takrimah ni termasuk juga parking kereta. Misalnya ambil contoh keluar sikit. Parking kereta yang dikhusus kepada terimam. Tulis ni imam, penceramah. Apa kata? Bila ni orang-orang penting, dia kena hadir tepat masa ni. Tok Bila mari nak parking tak ada. Parking jauh. Ngepek dodeng-dodeng. Hilang pala. Banyak mana di situ. Tok Imam mari pun tak ada tempat. Dia ambil kat orang. Misalnya. Kalau Tok Siap boleh kira lagi. Memang dia ada lah tempat. Biasanya imam, bila dan penceramah. Paling kurang 3. Tak boleh ambil tu. Tak boleh. Ulama, kalau mengikut ni mana berdosa kalau ambil tu. Sebab apa? Bukan hak kita. Sebab dia khususkan. Itu kalau di sudut parking. Baik, dari sudut apa lagi kata? Misalnya di masjid, dia ada tempat khusus. Misalnya contoh, kain sajadah yang diletakkan, dia ada maksud dia. Tok Bila pergi komak, mari-mari tak ada tempat dia. Tok Bila kena duduk sah ketiga. Tak kena gitu. Ataupun email rawatik ke, tu email hak duduk depan tu email belakang tu rawatik. Kalau berlaku apa-apa dia boleh tegur. Kalau hak pandai-pandai duduk belakang dia. Kadang-kadang letak kain sejadah 3-4 lah tu untuk orang tertentu. Kalau berlaku kecemasan apa-apa, dia boleh menjadi gala ganti pada imam tu. Jangan duduk tempat tu kecuali diizinkan. Misalnya tak ada seorang, jadi kosong. Jadi orang berkenaan pun minta supaya masuk. Bolehlah kita masuk. Takut jadi satu masjid lah. Ingat mula-mula, ingat cerita tu hari Jumaat tu. Mula-mula kipah helikopter besar kan mula-mula di masjid tu. Enggak kena masjid pertama. Hak je cerita ni kira-kira hadas sana lah cerita ni. Sebab hak sebut ni hak ada sendiri duduk situ. Jadi nyepakat gi, muka tidak letak kan? Nyepakat gi duduk depan. Tiba-tiba tu email hari tu emergency key. Tu email berkali terbatas solat dia gi depan. Gantilah. Tak ada seorang habuk masuk nak ganti. Muka hak duduk itu tak biasa jadi tu email berlaku. Sebab muka hari mak kena baca dia. Bukan main Zuhur tu. Akhir sekali ada sah kedua tu terpaksa belah sah. Kita akan jumpa juga selepas ni. Fiqh belah sah. Kita nak masuk, nak pergi depan. Tak ada orang nak jadi imam. Imam ni ada emergency pun dia terpaksa keluar lah. Jadi tidak terbatas sah semaya orang lain kena ambil ganti lah. Tak ada misalnya. Kalau ada sah depan, semua tak naik. Pakat dulu dia awak kerah gitu. Kita hadut belakang ni boleh jadi imam. Lagu mana nak buat? Tu ada juga berlaku dalam lekih. Dalam hadis kita bincang ni. Mungkin malam ni tak sempat lah. Itulah sebenarnya kepentingan. Jadi sepatutnya orang yang duduk kawasan ni, dia orang yang boleh jadi gala ganti imam. Sebab tu dia ada kelebihan. Sebab tu ada kelebihan tu. Baik. Seterusnya lah. Jadi yang saya sebut tu makna takrimah tu begitulah maksud dia. Ataupun apa lagi? Kalau kita pergi rumah seseorang. Kadang-kadang kita tengok ada kursi tu sah kursi. Jangan kita bayar duduk. Kadang-kadang kursi tu kursi untuk ayah dia. Ikutlah. Kita kena faham lah tu. Sebab tu molek-moleknya bila tuan rumah suruh duduk baru duduk. Sila duduk sini. Kena duduk situ. Tu Nabi nak ajak adab. Nabi nak ajak adab. Pergi rumah orang jangan duduk tak terkadu. Biasanya ayah dia duduk situ. Kalau tetamu mari pun duduk. Sebab tu molek-moleknya bila kita pergi tu, tuan rumah pun jangan buat lambat-lambat lah.
Kawin duduk cacar duduk tunggu. Nyata royak suruh duduk mana. Kursinya banyak. Dah, amat ni semolek-molek royak. Duduk sini. Selekeh kita tu. Tunjuk. Tu sebenarnya ada Nabi nak ajar sini. Tamu-tamu kalau di masjid pula. Di masjid pula. Bahagian mihrab ni bahagian khusus. Di masjid ni ada bahagian mihrab. Ni panggil mihrab. Ini bahagian khusus. Jangan pergi tak terkadu. Sebab tu kita akan bincang, akan datang. Misalnya seseorang, contoh. Misalnya kita sudah hafal sajadah. Dalam sah. Sebelum dilakukan azan atau sebelum iqamat tu kita sakit perut. Kita pergi. Tak boleh ambil tempat kita ni. Orang lain tak boleh ambil. Sebab bukan kita mari lewat. Enggak tempat kita duduk dah. Nabi sebut gitu dalam hadis. Kecuali dalam keadaan hal-hal tertentu, orang qomat pun dia tak mari lagi, baru boleh. Takut jadi gelonggong sah tu. Takut jadi kosong, terputus sah tu. Kena pasti gitu. Tu. Baik, seterusnya ialah adalah khilaf perbincangan kita adalah akan datang kita bincanglah. Baik. Yang kedua dalam Sahih Ibn Hibban disebutkan Syu'bah telah berkata, saya berkata pada Ismail bin Raja, apa itu takrimah? Takrimah itu apa? Ni Syu'bah dia tanya Ismail bin Raja. Jawab Ismail, beliau telah menjawab, firash, hamparan. Hamparan yang disediakan khusus untuk orang yang khusus, orang yang tertentu. Tak boleh kita duduk terkadu. Tu. Baik, seterusnya Ibnu Manzur berkata, ni kita nak bahas takrimah ni. Ibnu Manzur berkata, at-takrimah adalah tempat yang khusus untuk seseorang. Tak kiralah hamparan ke, katil ke, tak kiralah. Dengan maksud untuk memuliakan dia. Jangan kita duduk. Jangan kita duduk. Ni maknanya kalau kita pergi tempat orang lah. Supaya juga anak ke tempat ayah dia sini, misalnya meja makan ni, ayah dia duduk sini. Kena didik lah anak kita pun gitu juga. Tu pendidikan sunnah tu termasuk. Jangan duduk sini ni tempat ayah ni, isteri, kakak kena royak ke adik-adik ni. Tu pendidikan. Siapa ayah kena duduk di sofa? Habis meja makan tak? Tu. Tak boleh lah. Dia kena buat kira molek tu. Tu maksudnya penting tu pendidikan tu. Di sini dia ada makna menghormati seseorang. Sebab tu orang yang ada pangkat kayak datuk ke, Nabi suruh kita panggil dia dengan nama datuk, menghormati dia. Tengok agama Islam. Jangan kita kata datuk tu kita kata darjat dunia. Tak. Nabi suruh hormat walaupun atas dunia. Tu imam kita panggil imam al-fadhil. Nabi suruh gitu. Tu ada orang Islam. Yang keempat, Imam Nawawi dan Ibnu Ruslan berkata, ni pun lebih kurang, cuma ada sedikit perbezaan. At-takrimah adalah hamparan dan yang seumpamanya, yang digunakan sebagai hamparan kepada tuan rumah, khususnya untuknya saja. Ada juga yang berpendapat ia adalah kain selimut atau katil dan seumpamanya. Tak kira lah hasilkan khusus untuk seseorang. Ni biasanya hakih ni kita pergi ke tempat orang, rumah orang ke, ikutlah mana-mana pun. Kalau rumah kita tu lain cerita lah. Baik. Yang ketujuh, itulah sebenarnya yang jadi berubah dia punya muka surat tu. Kesimpulan hadis kita perhabiskan di sini lah. Apa kesimpulan hadis ni? Yang pertama, Imam An-Nasa'i mengemukakan bab dan hadis bab sebagai menyatakan. Imam Nasa'i kemukakan bab, yang ini contoh, dan juga hadis bab sebagai menyatakan perlu ada penelitian dalam usaha memilih imam salat. Dan ia perlu diterapkan juga dalam urusan melatih pemimpin politik. Maknanya untuk seorang menjadi pemimpin, solat ni mana pemimpin, imam ni mana pemimpin, dia ada kena latih orang yang ada kriteria yang bagus. Jadi maknanya mekanisme itu mesti mekanisme yang bagus, baru boleh mekanisme untuk melatih pemimpin itu. Tadilah Nabi sebut tu, itu antara mekanisme yang khusus. Apa dia? Aqra, orang paling mahir Quran. Ataupun orang yang sentiasa ada perubahan ke arah kebaikan. Apa dia lagi? Orang yang tahu tentang sunnah. Hijrah. Lepas tu orang yang tahu tentang sunnah. Lepas tu dari sudut umur. Itu antara. Lepas tu kalau kita nak tambah lagi, bolehlah. Seperti mana yang ditambah oleh ulama' dalam kitab berdasar pada hadis-hadis lain. Kau ambil kira tu. Tu begitulah juga kita nak latih pemimpin seperti kita sekarang. Kita nak mengundi. Bunyi tak aman dah nak mengundi ni. Kita nak pilih lagu mana, kita tak kenal dia. Kita tak kenal.
Kadang-kadang pemimpin dilantik untuk jadi YB tempat kita, jadi ahli parlimen, kita kenal dia. Tak pakar. Banyak masalah. Saya nasihat, jangan undi dia. Kalau kita tahu dia ni teruk ni, kecek pelawak. Dia tak pelawak masa tak kecek ya. Misalnya ada jenis gitu. Akhlaknya teruk, kita tahu. Kita tahu, orang lain tak tahu. Tu hal dia lah. Kita tahu. Kita tahu dia ni terlibat dengan ajaran salah. Kita tahu dia ni adalah yang membawa ajaran salah luar masuk ke tempat kita. Misalnya, contoh. Kita tahu. Orang lain tak tahu. Tu hal dia lah. Lepas tu, pilih-pilih. Dia kena tahu. Nak memilih. Tapi dia tak tahu. Memilih ni, bila sebut kalimah memilih ni, kalau kita tengok dalam kamus dalam bahasa dan pustaka, memilih ni mana nanti paling kurang 2 perkara baru boleh pilih. So, nak pilih apa dia? Bila kata memilih, dia ada unsur buat perbanding. Tu makna memilih. Cuba tengok dalam kamus dewan. Memilih tu apa maksud? Jadi maknanya hadirat, bila kena nak pilih lan ni kena start tengok dah pemimpin tu. Mungkin lan ni kan ada internet. Nak ayatnya siapa begitu. Apa? Seperti email ni lah. Juh dia setara mana. Tu sebab tu saya normal dia tengok setahun je. Kalau setahun tidak menunjukkan pencapaian yang baik, dia tukar lalu setahun je. Saya normal. Baik. Tu ya. Yang kedua, oleh kerana urusan salat adalah urusan terpenting agama, maka wajar ditampilkan orang terbaik sebagai imam. Sebab dia ni banyak dia menanggung. Sebab imam ni memang dia ada tanggungjawab besar. Bila jadi imam, kekurangan makmum ditampung oleh kelebihan imam. Kalau adalah kita semai jemaah kita tak khusyuk ke apa, insya-Allah mana tidaklah ketara sangat dia punya jatuh kualiti salat itu. Dengan sebab kita berjemaah. Sebab apa? Imam. Sebab tu kena tulis. Imam ni wakil kita duduk depan sekali. Kita nak menghadap Allah tu. Kena pilih hak terbaik. Pemimpin setempat lebih berhak menjadi imam salat. Ini adalah budaya asal masyarakat Islam di zaman kegemilangan mereka. Yang keempat, individu yang tidak terbaik dari kalangan masyarakat tetap dikira harus menjadi imam salat jika mereka ada kelayakan dengan kadar berpengetahuan tentang hukum hakam salat. Maknanya kalau hukum hakam salat dia arif dah hak tu pun tak apa, dah boleh dah. Tidak kata tak sah. Kalau nak cari sedak sepokori belaka hati-hati nak baca Quran, nak jadi imam masjid di Kelantan di bawah mic pun tak silap saya yang 460 lebih. Tak kira lagi surah-surah masjid-masjid tidak di bawah kelolaan mic. Nak cari sepokori belaka tak boleh tek baca lepeh hati-hati nak. Maknanya kalau ada kesalahan kecil-kecil tu tak apa. Jangan sampai kesalahan tu menyebabkan jadi tak terbata dia punya bacaan dia tu. Tak boleh lah. Terbata solat tu. Baca Fatihah tak betul. Dan kesalahan berat, kesalahan besar. Tu tak boleh. Umumnya, nombor 5. Umumnya para ulama berbeza pandangan dalam menentukan kelayakan seseorang menjadi imam berdasarkan kelayakan dan kemampuan diri mereka. Namun daripada perbincangan mereka, kita dapat memahami perbezaan yang berlaku kerana keinginan mencari orang yang layak berdasarkan banyak kemahiran dan mempunyai keterampilan yang menarik. Jadi Tok Imam ni dari segi kelayakan Nabi sebut ni, kemudian dilihat kepada hadis-hadis lain, ulama buat kesimpulan bahawa keterampilan yang menarik tu perlu juga. Bila orang tengok ke dia tu ada kehebatan lah. Dia ambil kira juga. Baik, yang terakhir, yang keenam, tidak harus seseorang duduk atau menggunakan sesuatu yang disediakan khusus pada seseorang. Ini adalah disiplin dan akhlak yang ditekankan oleh Rasulullah SAW demi menjaga keharmonian masyarakat. Ni. Sebab apa? Sebab kalau jadi tu imam ni banyak sangat kekurangan. Memang dia menjejahkan kualiti solat makmum. Baca teruk sangat. Pakaian tak bersih misalnya. Keterampilan diri tak jaga. Gigi kuning misalnya. Contoh. Rambut tak terurus. Misalnya benda-benda gitu kita tengok. Misalnya kain tu Allah. Spring alik belakangnya tak gosok. Kita teruk. Misalnya. Mana kita duduk belakang tengok Allah tu imam. Tak jaga ketemu lah. Itu maksudnya. Perlu juga. Dia punya personality itulah. Seseorang kena jaga. Baik, bab yang keempat mengutamakan orang yang lebih tua. Sekarang ni Imam An-Nasai bincang khusus pula. Ni berkenaan dengan orang yang lebih tua. Dari sudut seniority je. Dari segi kita kata umur tu mana lebih
Kena ingatlah, umur ni umumnya ulama sebut maksudnya kematangan. Kematangan. Dari sudut itu. Tua pun tapi tak mata. Memalukan sikap dia tu. Kecek pun tak betul, nyapung kita tu, bunyi tua pun. Tak boleh tua kat situ. Tak boleh gitu. Kecek buat lucu atas masjid, lucu lebih-lebih. Tak boleh gitu. Gitu. Waktu kita bincang minggu hadapan ni, saya setakat itulah dulu. Jadi guna nota ni lagi lah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.